Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu semula dalam program khas podcast PRN 17 di Bumi Sabah ni. Tuan-tuan, saya tak perlu nak ulas balik apa yang berlaku di Sabah. Semua orang tahu dan pada hari ini tuan-tuan, saya lebih suka untuk bercerita pada saat-saat ataupun pada hari-hari terakhir berkempen. Tinggal tempoh lebih kurang 2 hari lagi. Macam-macam persepsi, macam-macam situasi, macam-macam pandangan pelbagai pihak tentang apa yang berlaku di Sabah tuan-tuan. Dan saya sentiasa memilih manakah calonnya yang ada isu-isu menarik, yang ada perihal-perihal yang menarik untuk kita kongsikan. Dan hari ini tuan-tuan, saya memilih untuk kembali semula. Dah kali ketiga ni, saya merentasi Jalan Kimanis Keningau. Mencari mereka yang patut kita ketengahkan. Sebelum ni saya sampai ke kawasan Melalap. Dan hari ini saya berada di Bingkor. Tanpa sedar tuan-tuan, saya scroll jumpa fakta di Bingkor ni. Dan di Bingkor ni juga menarik. Kerana ini adalah antara kerusi yang paling tua, yang tertua, antara kerusi yang lama di Sabah ni. Telah pun dikenalkan begitu lama pada tahun, kalau saya tak silap, tahun 70-an lagi. Dan ketika itu tuan-tuan, antara nama-nama yang begitu terkenal di Dun Bingkor ni ialah seperti Datuk Seri Jeffrey Ketingan. Dan juga di sini juga ada juga yang dianggap sebagai lokasi atau sebagai kerusi legasi keluarga. Yang mana sebelum ini pernah juga dipegang ataupun dipimpin oleh Datuk Robert Tawik yang kali ini tidak bertanding. Dan kali ini menariknya digantikan oleh anaknya yang dikatakan bahawa ingin meneruskan kehebatan ayahnya, dua penggal di Dun Bingkor. Tuan-tuan, bersama dengan saya hari ini tuan-tuan, iaitu Rafi'i Robert. Ya. Selamat sejahtera. Selamat sejahtera. Sihat? Sihat. Cuma ada suara hampir hilanglah sudah selepas siri berkempen dalam seminggu lebih, dan alhamdulillah hari ini pun masih boleh ada suara lagi lah. Besar ke kawasan Bingkor? Sangat besar. Sangat besar. Dah dapat capai semua tempat? Hampir keseluruhan. Hampir keseluruhan. Dah dapat tengok dia punya mood pengundi di sini? Sudah. Sudah? Ya. Dapat tengok dia punya rhythm dia, nak pergi ke mana? Dah. Okey, itu menarik. Dan seperti apa saya tadi telah memperkenalkan, mungkin ramai yang tak mengenali Rafi'i. Saya panggil Rafi'i boleh? Boleh. Ramai yang mungkin tak mengenali Rafi'i. Mungkin boleh mukadimahkan dengan memperkenalkan diri dulu. Siapa dia? Okey. Sebenarnya nama penuh saya adalah Rafi Robert. Okay. Saya berumur 38 tahun dan lahir membesar di Kampung Buang Sayang Bingkor. Belajar juga di Keningau. Dan sebenarnya saya bekerja di Keningau dan sehingga saya menjalankan perniagaan juga di Keningau. Semua berada di Keningau ini dan saya menetap di Kampung Buang Sayang sehingga hari ini dan anak jati Bingkor. Anak jati Bingkor. Ya. Tuan-tuan, tadi telah pun saya mukadimahkan sebagai kerusi kubu kuat sebelum ini Datuk Seri Jeffrey Ketingan. Dan sebelum ini pada PRN yang lepas, PRN 2020, Datuk Robert Tawik menang dengan majoriti yang sangat besar bagi sebuah kawasan pedalaman. Majoriti 5,000 lebih. Tak pernah berlaku di Bingkor sebenarnya. Di Bingkor ni daripada tahun 70 plus tu sampailah ke 2018, kemenangan hanya dalam bawah 1,000. Tapi pada tahun 2020 tuan-tuan, Datuk Robert Tawik menang dengan sangat-sangat bergaya. Ketika itu mewakili STAR dan juga PN, Pakatan Nasional. Tapi kali ini anaknya memilih untuk bersama dengan GRS, kerajaan yang sedia ada di Sabah. Mungkin boleh cerita sikit sebenarnya. Adakah ini sebenarnya satu strategi meneruskan legasi Datuk Robert Tawik ataupun sebenarnya macam mana? Okey, ramai yang berkata yang apabila saya dipilih sebagai calon di kawasan Bingkor ini adalah legasi keluarga. Saya rasa itu bukan legasi keluarga kerana sebelum ini kita sudah bekerja di kawasan dan memenangkan Datuk Robert sebelum ini, yang mana seluruh rakyat di kawasan Dun Bingkor ini mahu ada sesuatu yang baru, lebih kepada pembangunan, yang mana rakyat bersatu hati untuk menukar kepimpinan dan mahukan ada satu kerajaan yang boleh berfungsi untuk rakyat. Dan hari ini apabila mantan wakil rakyat kita, secara kebetulannya iaitu bapa saya lah, ada yang mengatakan yang ini adalah legasi keluarga. Saya rasa tidak. Kerana pucuk pimpinan sudah pun menyenaraikan beberapa calon-calon yang berpotensi untuk bertanding di kawasan ini, dan akhirnya pucuk pimpinan memilih saya sebagai calon anak muda. Kerana
kerajaan pada hari ini ataupun pucuk pimpinan percaya pengundi muda sangat banyak di kawasan Dun Bingkur ini. Kalau boleh saya katakan di sini dalam statistik yang ada pada hari ini, pengundi di bawah 40 tahun ini seramai 14.000 lebih daripada 31.000. Hampir separuh. Jadi saya percaya keputusan pucuk pimpinan untuk memilih calon anak muda ini amat bersesuaian, dan saya amat berbangga karena daripada ramai-ramai calon itu saya dipilih pada kali ini. Jadi selaku anak kepada mantan wakil rakyat di kawasan ini, saya juga mempunyai satu pengalaman dan hubungan baik dengan semua komuniti ataupun penduduk kampung di kawasan ini yang masih mahu meneruskan agenda pembangunan di kawasan Dun Bingkur. Tapi kita bukan berusaha menolak nama Datuk Robert Tauhid. Tapi nama dia terlampau kuat, tuan. Nama dia terlampau kuat sebab dia mencatat sejarah besar di Bingkur. 5,000 lebih. Majoriti bukan benda yang mudah berlaku di pedalaman. Ya. Dengan pengundi yang ketika itu dalam 18,000 plus. Betul. Dia mendapat satu jumlah undi ketika itu, saya kira kalau saya tak silap, undi yang beliau peroleh lebih kurang 7,000 lebih. Ya. 67%, melebihi daripada separuh daripada pengundi sebenar dalam kawasan ini. Jadi adakah you rasa pengundi masih lagi terbawa-bawa nama Datuk Robert Tauhid dan kali ini memberi undi kepada anaknya kerana Robert Tauhid itu sendiri? Ya, seperti yang saya katakan tadi, satu maafkan saya. Seperti yang saya katakan tadi, tsunami yang membawa perubahan dalam pilihan raya yang lepas adalah kerana rakyat betul-betul mahu satu perubahan yang besar untuk di kawasan Dun Bingkur ni. Maafkan saya kalau saya agak keterlaluan kerana kerajaan terdahulu telah membantutkan pembangunan di kawasan Dun Bingkur ini, dan saya boleh katakan kita jauh ketinggalan 10 hingga 15 tahun. Jadi apabila rakyat dahagakan perubahan itu secara drastik dan memilih Datuk Robert untuk menjadi calon, dan saya percaya hasil yang Datuk Robert bawa hari ini rakyat telah berpuas hati, dan saya percaya undi yang diberikan kepada Datuk Robert itu akan dibawa kepada saya selepas ini kerana masih ramai rakyat yang dahagakan pembangunan dan kita mahu meneruskan agenda pembangunan itu di sini di kawasan ini. Saya melihat anak-anak muda di kawasan ini juga sepakat dengan keputusan yang kita mahukan membawa satu lagi perubahan kepada Dun Bingkur ini. Kita mahu mewujudkan lebih banyak industri seperti pelancongan, industri kreatif, selain daripada industri pertanian yang sedia ada. Kerana kita mahu penduduk ataupun komuniti kampung mempunyai satu pendapatan di dalam arus pembangunan yang kita bawa untuk kawasan Bingkur. Simpan dulu topik. Ya. Topik tentang perancangan saya simpan dulu. Sebab saya lebih tertarik dengan situasi Datuk Robert Tauhid. Yang tadi pun tuan sendiri pun seperti mengesahkan bahawa undi yang memilih Datuk Robert kemungkinan besar akan juga diberi pada anaknya. So saya tak langsung ada sedikit pertalian di situ. Yeah. Baik. Cuma pada tahun 2020, okey, sedikit gambaran PRN 2018 yang mana Datuk Robert Tauhid menang atas tiket Star time tu dengan majoriti cuma 862, tak sampai 1,000. Tapi dia melonjak dengan sangat-sangat mendadak pada PRN 2020. Beliau bertanding dan menang sebanyak dengan mendapat undi 7891, majoritinya lebih 5,000. Yeah. Dan melonjak begitu tinggi sekali undinya ketika itu. Ini menunjukkan bahawa Datuk Robert Tauhid memang sangat kuat ketika itu. Namun ketika itu dia bertanding di bawah tiket Star. Dan juga ada juga membawa nama PN ketika itu. Yeah. Dan tapi sebenarnya menggunakan bendera PN. Kali ini anaknya di bawah bendera GRS. GRS, betul. Apa yang dapat disimpulkan? Okey. Kalau kita tengok pada pertama kali, penggal pertama Datuk Robert bertanding adalah menggunakan lambang Star. Iaitu parti sendiri, parti bertanding secara solo. Dan kedua, kita Datuk Robert bertanding menggunakan gabungan Perikatan Nasional. Betul. Jadi sebenarnya isunya adalah apabila kawasan Dun Bingkur ini mempunyai kesepakatan di dalam membawa arus pembangunan, jadi semua rakyat di kawasan Bingkur ini memilih Datuk Robert. Maksudnya daripada semua ahli-ahli dalam komponen parti bersetuju untuk mengundi Datuk Robert.
Sebab itulah pada hari ini apabila STA mengumumkan keluar daripada gabungan rakyat Sabah, Dato' Robert Tauik tidak mengikuti langkah presidennya, malah menyatakan sokongan dan kekal terus bersama dengan JRS. Kerana Dato' Robert percaya bahawa apabila kita berada di dalam satu gabungan, kita akan lebih dapat banyak undi majoriti selepas ini. Baik, jawapan yang saya kira menjawab persoalan ni. Saya pun tadi duk membuat hitung kira. Kenapa dari Perikatan Nasional dan STAR, JRS, okey, gabungan. Okey, jawapan tu gabungan. Baik. Ikut rekod di sini, tuan-tuan, pada kali ini berbeza sekali dengan sebelum ini. Kali ini 10 penjuru. Saya tadi nampak ada bendera STAR juga. Saya dah mula terbayang. STAR pernah menang di sini, menang besar. Ketika Dato' Robert dalam STAR. Saya dah mula terbayang, besar ni ataupun tough ni persaingan antara JRS ke sini kerana STAR di sini. Saya tak tahu sejauh mana sentimen orang di kawasan Bingkor ni. Tapi sebenarnya kalau refer kepada rekod sebelum ini, 2008 majoriti 171. 2013 majoriti 456. 2018 majoriti 862. Semua bawah 1000. Tapi ketika itu tak ramai. Kali ini 10 penjuru. So adakah kali ini dengan 10 penjuru pecahan undi akan berlaku dengan sangat ketara? Dan kali ini juga saya nampak dalam senarai-senarai calon tiadanya BN di sini. Tapi ada STAR. Ada warisan. Pecahan undi akan berlaku. So ini sebenarnya keuntungan pada JRS atau masalah pada JRS? Okey, kalau kita tengok kali ini pilihan raya kali ini sangat unik. Yes. 10 penjuru, dan yang menarik dia, kita tidak berlawan dengan gabungan yang besar Yes. seperti Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Tiada. Hanya ada satu gabungan sahaja di Dun Bingkor ini, iaitu Gabungan Rakyat Sabah. Yes. Dan lapati lawan kita pun semua parti-parti lokal Betul. daripada Sabah. Saya percaya mungkin ada sedikit pengikut-pengikut yang akan mengundi calon mereka. Tetapi itu bukanlah masalah besar kepada JRS kerana kita percaya rakyat hari ini sudah matang mengundi. Kerana diorang pasti akan memilih JRS kerana mereka juga mahu kebersamaan atau bersatu di dalam satu panji, iaitu JRS. Kerana kerajaan terdahulu sudah membuktikan bahawa JRS ini betul-betul membantu dan prihatin kepada rakyat Bingkor. Ya, Jun, dia panggil apa? Matematik. Matematik kan? Matematiknya ialah undi akan pecah banyak di bahagian mereka. So akan berpecah besar dan JRS akan dapat kelebihan. Betul. Itu matematiknya. Yeah. Matematiknya, Jun. Yes. Okey. Rakan saya ni semalam disebut pasal matematik di Sabah. Saya petik dia punya statement tu. Matematik di Sabah. So, okey, pada sebelum ini kita lihat 2018 persen keluar mengundi 70 something, hampir 80%. Tinggi bagi sebuah kawasan Dun di Bingkor ni yang saya letak sebagai pedalaman jugalah, jauh ni tuan. Jauh. Saya boleh katakan memang jauh. Bagi mereka yang tak biasa dengar nama Bingkor, saya pun first time dengar sebenarnya. Dari KK ke sini lebih kurang dalam hampir 2 jam setengah. Pedalaman begini. 80% keluar mengundi agak tinggi. Tapi dia merosot tuan-tuan pada tahun 2020. Menurun kepada 67%. Macam mana strategi yang akan dibuat oleh JRS untuk memastikan mood keluar mengundi kali ini lebih baik? Ya, saya percaya kalau prestasi merosot pada tahun 2020 itu mungkin disebabkan oleh kita menghadapi pandemik Yes. COVID-19. Jadi kali ini saya percaya ada peningkatan kerana peningkatan jumlah pengundi itu di kawasan ini juga. Jadi kalau kita tengok statistik SPR baru-baru ini, pengundi awal hampir lebih 90% yang keluar mengundi berbanding sebelum ini. Betul. Jadi saya percaya pengundi-pengundi di kawasan Dun Bingkor pada kali ini akan keluar mengundi. Kerana kita percaya banyak pengundi-pengundi kita yang berada di luar telah mengkabarkan kepada kita bahawa mereka akan balik mengundi. Jadi satu petanda baik bahawa keyakinan saya pada 29 hari bulan kita akan menang dalam keputusan yang kita akan terima nanti. Saya bukanlah seorang penganalisis politik, tapi saya kurang bersetuju sikit dalam konteks pandemik. Okey. Pada tahun 2020, betul berlakunya pandemik. Tapi ketika itu, mereka yang keluar mengundi ialah mereka yang memang nak mengundi. Kerana ketika itu
proses pendaftaran dibuat secara manual ataupun diri sendiri mendaftar. Tapi kali ini first time voter begitu ramai. Betul. Yang tiba-tiba namanya tak pernah ada, kali ini ada sebab dia automatic from SPR. Malah undi 18 juga tinggi. Dan macam persoalannya ialah ya mungkin dulu ramai tak turun kerana pandemik. Sekarang ni nak tarik mereka yang tak minat mengundi. Yang nama mereka tak ada sebelum ni, sekarang ni ada. Macam mana tu? Okey. Kalau kita tengok semasa pilihan raya yang lepas, sebenarnya banyak saja pengundi-pengundi yang tidak berdaftar ni sebenarnya mereka mahu mengundi. Cuma mungkin kesedaran kepada rakyat kita pada masa itu mungkin tidak mengambil langkah awal untuk mendaftar sebagai pengundi dan mereka hanya muncul pada saat-saat akhir bertanyakan bagaimana dia mahu mengundi. Nama tak ada. Nama sudah tidak ada. Okay. Right. Jadi hari ini sebenarnya dalam 1 minggu lebih ni kita sudah jumpa lebih ramai pengundi-pengundi yang first time akan mengundi ini dan saya rasa diorang ni antara orang-orang yang sangat excited untuk keluar mengundi. Jadi saya percaya mungkin akan ada berlaku satu peningkatan besar pengundi-pengundi di kawasan Don Bingkor dan saya percaya di kawasan lain juga akan ada pengundi baru yang akan keluar mengundi karena ini adalah pengalaman pertama mereka dalam keluar mengundi dalam pilihan raya. Saya lock statement tu. Tunggu malam 29 bulan nak tengok berapa ramai. Daripada 67 berapa ramai peningkatan dia. Tapi tak apa, kita tunggu. Saya pun menyerulah pada anda di luar sana yang first time voter ni turun mengundi. Cuma first time voter ni ramai kata diorang ni atas pagar. Betul. Diorang ni tidak berparti sebelum ini. Mereka pun tak tahu ni nak pergi mana. So macam mana nak tackle diorang ni? Ya, sebenarnya bila kita berjumpa dengan first time voter ni satu cabaran yang kita perlu bawa mereka dalam suasana politik dan apa suasana di dalam pilihan raya sebenarnya. Dan kita bagi penerangan bahawa ini adalah pilihan raya untuk kita memilih kerajaan yang akan memimpin kita sebelum ini. Selepas ini. Jadi kita tanyalah sama ada diorang akan pilih siapa yang akan mereka pilih dalam pilihan raya. Dalam pada 29 hari bulan nanti. Rata-rata yang mengatakan bahwa mereka akan pilih kerajaan yang banyak membantu kepada golongan belia. Diorang tidak nyatakan parti apa, kerajaan yang mana. Dia bagi hin. Jadi saya percaya kerajaan yang memberi bantuan kepada golongan belia itu adalah kerajaan JRS yang sebelum ini. Jadi mungkin ada perkabaran gembira lah daripada pengundi-pengundi baru, khususnya yang berumur 18 tahun. Karena saya percaya yang sedang melanjutkan pelajaran pada hari ini pun banyak mendapat bantuan daripada kerajaan negeri. Baik. Okey, Bingkor. Datuk Seri Jeffrey Kitingan. Datuk Robert Tawik. Dua-dua ada dia punya identiti sendiri. Tapi Datuk Seri Jeffrey Kitingan masih lagi kuat sekarang, bertanding lagi ni. Bertanding lagi. Walaupun sudah berzaman-zaman menjadi wakil rakyat. Hebat sekali. Tapi kali ini macam mana nak larikan dia punya identiti? Maksudnya sekarang ni orang nampak karakter Datuk Seri Jeffrey Kitingan, nampak karakter Robert Tawik. Apakah karakter pula kepada you? Kalau sebagai orang muda, sudah pasti kita mempunyai satu idea yang baru dan untuk menarik pengundi-pengundi muda. Saya tidak nafikan pemimpin veteran kita seperti Dr. Jeffrey telah membawa satu suara yang mana mahukan perubahan sebelum ini. Tetapi suara itu tidak terlalu tidak seperti yang diidam-idamkan kerana hanya kita pemimpin sebelum ini banyak mengemukakan cadangan dan apa yang dia akan buat. Tapi perlaksanaannya mungkin tidak begitu ketara. Sebenarnya apa yang rakyat rasa ini sebenarnya macam mana mau katakannya? Sebenarnya semua pembangunan ini yang dirasai oleh rakyat sebenarnya berlaku semasa zaman JRS. Jadi semasa itu adalah wakil rakyat di bawah dipimpin oleh Datuk Robert Tawik. Jadi apabila saya menggantikan tempat itu sekarang, saya percaya isu untuk membandingkan saya dengan pemimpin veteran terdahulu sebelum Datuk Robert Tawik itu bukanlah masalah besar bagi saya kerana kita sekarang berada di bawah panji JRS dan
sudah pasti apa yang dibawa oleh Datuk Robert Tawik itu saya akan meneruskan legasi dia untuk meneruskan agenda pembangunan ini. Cuma kelebihannya, idea baru daripada seorang anak muda itu pasti lebih bertenaga dan lagi mendapat sambutan daripada pengundi-pengundi muda. Ya. Tentang suara anak muda umur berusia 38 tahun, dan saya tadi pun dapat tengok dia macam satu transition tu, transition. Saya masuk pekan, kampung, pedalaman, dia macam tu tau. Saya nampak Bingkor ni dan dia tak jauh, dekat-dekat dia. Ya. Pekan dan terus masuk kampung kan. Jadi macam mana nak seimbangkan untuk nak pastikan semua dapat nikmat yang sama. Okey. Sebab itulah kita berbalik kepada soalan kita yang tadi tu. Kenapa rakyat mengundi Datuk Robert? Kerana orang Bingkor ini walaupun berhampiran dengan pusat bandar, kita jauh ketinggalan di bawah kepimpinan ataupun pemerintahan kerajaan terdahulu. Dan hari ini sebenarnya kita sudah bawa banyak perubahan seperti tamu. Kita telah naik taraf tamu di Bingkor. Tahu pasar tamu? Tak tahu. Bingkor Okay. tamu. Kalau kita di sini nih kita ada pasar tamu tradisi. Setiap minggu kita ada satu pasar tamu yang akan beroperasi. Kalau di Bingkor ini setiap hari Ahad dan di tamu Apin-Apin itu pada hari Sabtu. Jadi bangunan itu pun sudah sekian lama tidak dinaik taraf dan hari ini telah pun dinaik taraf di bawah kerajaan JRS. Sebab itulah pembangunan seperti ini perlu diteruskan supaya ada keseimbangan. Karena pusat bandar ke Bingkor itu hanya beza 15 km saja. Ya. Jadi sudah pasti penduduk sekitar di kawasan Dun Bingkor ini merasai satu orang bilang apa ini Kenikmatannya. kenikmatan itu ialah bandar dengan Bingkor itu sepatutnya dia sama kan, sebab dekat saja. Jadi pembangunan itu perlu seiring dengan pusat bandar. Jadi itulah faktor utama kenapa kita perlu meneruskan agenda pembangunan ini supaya rakyat di kawasan ini dapat menikmati usaha daripada kerajaan dan tidak ada yang diketepikan, tidak ada yang tertinggal di belakang. Dua situasi senario yang unik di Sabah yang tak boleh dipertikaikan langsung oleh sesiapa pun. Yang pertama, Sabah ni dia ada sentimen ataupun ada budaya lompat parti. Semua orang tahu, jangan marah saya. Itu normal. Tapi kali ini mungkin sukar kerana ada adanya akta anti lompat parti. Tapi dia berlaku zaman berzaman. Dan satu lagi budaya di Sabah ni, dia tidak fix kepada mana-mana parti. Di sini pun pernah PBS, pernah BN, pernah STAR, pernah PN, GRS. Dia bertukar-tukar. Dan dia berlaku di banyak lokasi yang lain. Macam mana nak yakinkan pengundi di Bingkor ni bahawa kali ni you jangan risau. Solid, you pilih ini, you dapat ini. Tanpa perlu risau lagi nanti next time akan lagi lain. Ya. Memang Sabah ini sangat unik dan saya percaya hari ini kita akan memastikan kita akan meneruskan legasi GRS ini. Saya selalu katakan kepada pengundi di luar, minta maaflah kerana mungkin saya selalu bagi tahu dengan pengundi, kalau dulu kita undi Barisan Nasional, karena dulu kita undi Barisan Nasional sebab tidak ada pilihan. Hari ini kita ada Gabungan Rakyat Sabah, yaitu parti lokal. Jadi mungkin ini adalah pilihan rakyat negeri yang pertama yang dibawakan oleh JRS. Jadi kalau selepas ini saya percaya legasi JRS itu akan berterusan dan sememangnya rakyat Sabah ini mahukan parti lokal. Sebab itulah banyak pemimpin kita yang berada di parti-parti seberang sana telah memilih parti lokal dan sebenarnya dulu STAR pun bergabung di bawah Perikatan Nasional. Tetapi hari ini STAR telah pun beralih arah kepada JRS untuk membentuk satu gabungan lokal. Tetapi malangnya JRS STAR pula memilih untuk berpisah di dalam pilihan raya pada kali ini. Walau bagaimanapun saya percaya rakyat Sabah tetap akan memilih JRS kerana seluruh rakyat Sabah mahukan parti JRS ini seperti GPS di Sarawak. Nak stabil lah. Nak stabil. Okey. Betul, Sabah ni dia ada banyak, dia dulu tak ada pilihan, sekarang ni banyak pilihan. Dan tahun ni pula 2025 pula terlalu banyak pilihan. 23 parti. 23 parti dengan 74 calon bebas di 73 kerusi.
dan kita ada lebih 500 calon. 596 calon. Pilihan terlampau banyak untuk orang Sabah kali ini. Paling unik kali ini tuan. Paling unik. Okey, jika menang dan jika JRS mempertahankan kuasanya di kerajaan negeri, for sure lah calon Bingkor ialah calon yang di bawah kerajaan negeri. Jika JRS mempertahankan lah, hubungan yang rapat pasti sekali ada lah. Ya. So apakah yang jaminan yang orang Bingkor akan dapat dengan connection ini? Ya. Sebenarnya saya sangat berbangga apabila saya dipilih sebagai calon anak muda, dan yang paling penting adalah hubungan baik saya terhadap pucuk pimpinan itu sangat rapat. Dan sebenarnya ini adalah yang saya idam-idamkan, apabila calon dengan pucuk pimpinan itu mempunyai hubungan baik dan segala masalah yang dihadapi di peringkat kawasan Dun Bingkur ini kita dapat utarakan. Ambil contoh, dalam siri lawatan Yang Amat Berhormat pengurusi JRS ke Keningau pada bulan Februari yang lepas, Keningau ini memerlukan satu dewan ataupun pusat yang besar untuk berkumpul lebih kurang 3 hingga 5,000 orang dalam satu masa. Yang Amat Berhormat pengurusi Datuk Seri Panglima Haji G telah mengumumkan sebuah peruntukan untuk membina mini convention center di Keningau. Dan itulah yang saya katakan tadi, apabila hubungan baik di antara pemimpin di kawasan dengan pemimpin pusat dapat didengar dan akan membawa impak yang baik kepada masyarakat setempat. Begitu juga dengan permohonan kami untuk membina satu pusat terminal bas bersepadu yang dipanggil Keningau Central. Dan pada bulan lepas kita mendapat perkabaran baik, permohonan tersebut telah diluluskan di bawah RMK 13 untuk membina sebuah Keningau Central di Keningau ini. Jadi apabila rakyat pilih saya sebagai wakil rakyat selepas ini, saya percaya apa-apa yang kita minta untuk pembangunan di kawasan kita dapat didengar oleh pucuk pimpinan Dengan lebih mudah. Dengan lebih mudah, Ya. betul. Okey, banyak isu di Bingkor sebenarnya. Saya tak perlu huraikan satu persatu, tapi ada isu yang melibatkan mungkin penyelesaian di peringkat kerajaan negeri, ada isu yang mungkin melibatkan penyelesaian di peringkat kerajaan persekutuan, dan ada isu yang peringkat dalaman. Pelbagai isu ni saya lihat orang Bingkor perlukan seorang wakil rakyat yang bukan sekadar datang dengar dan angguk-angguk geleng-geleng, kan? Banyak kita dapati wakil rakyat yang muda terutamanya yang berani bersuara. So Rafiq sendiri hadir jika menang, hadir dalam Dewan Undangan Negeri Sabah, adakah mampu untuk jadi seorang fighter untuk Bingkor ataupun mungkin akhirnya jadi seorang pak angguk juga? Okey. Banyak yang tanya, adakah Rafi seorang anak muda sudah sedia untuk menjadi wakil rakyat? Yes. Saya jawab ya. Kerana semangat orang muda ini mahukan satu perubahan yang drastik. Dan seperti sebelum ini, walaupun saya belum lagi menjadi wakil rakyat, saya siap sedia untuk membawa suara rakyat di kawasan Bingkor ini supaya didengar. Dan apatah lagi apabila saya diberi mandat sebagai wakil rakyat Bingkor, saya yakin dan percaya saya akan bawa suara ini ke Dewan Undangan nanti untuk memastikan pembangunan dan kemahuan rakyat Bingkor itu dapat didengar. Baik. Last question dari saya. Sebelum ini tuan-tuan, sebelum ini Bingkor rupanya dia pilihan raya pertama dia tahun 1976. Dan rekod nama-nama besar yang pernah mewakili Bingkor ni antaranya ialah Ayub Aman, Justin Guka, Dr. Jeffrey Kitingan, sampailah ke generasi Datuk Robert Tawik, dan kali ini kemunculan muka baru yang dilihat bakal mengubah nama-nama besar ini untuk memastikan ataupun untuk memberi satu kelegaan kepada orang Bingkor supaya lepas ni dia kata inilah yang terbaik berbanding yang lain. Apakah jaminan, apakah yang harapan ataupun apakah mungkin satu matlamat utama untuk menaikkan nama Rafi sebagai seorang tokoh yang tersenarai dalam senarai nama-nama tadi? Ya, sebenarnya saya sangat bersedia untuk itu kerana kalau kita tengok senarai-senarai nama pemimpin terdahulu, mereka menjadi calon pun sudah umur lebih daripada 40 tahun. Ya, kan? betul. Kali ini buat pertama kali kita mempunyai seorang calon anak muda di kawasan Bingkor ini yang berumur 38 tahun. Saya percaya saya berani membawa satu perubahan besar untuk memperkasakan ekonomi, kerana saya percaya ekonomi ini adalah nadi rakyat sebenar, dan kita memerlukan satu perubahan besar, kesepakatan dan kebersamaan untuk mengubah landscape ekonomi di Bingkor ini. Dan saya percaya saya boleh dan mampu mengubah
legasi sebelum ini yang telah, macam mana mau cakap, Berbakti lah. Mereka ada bakti juga. saya boleh mereka juga berbakti, tetapi cara saya membawa rakyat Bingkur kali ini lebih agresif kerana kita berada di dalam arus moden sekarang ni. Jadi kita perlu memodernkan ekonomi di kawasan Dun Bingkur ini. Okey, last harapan pesanan kepada para pengundi yang akan turun mengundi pada Sabtu ini. Silakan. Okey. Pada 29 hari bulan ini, saya percaya ramai pengundi-pengundi di luar sana yang telah mendengar siri pilihan raya dan siri kempen pilihan raya yang saya hadir, dan saya telah berceramah di beberapa program ceramah perdana sebelum ini, dan saya mendengar denyut nadi rakyat, apa yang mereka mahu, apa yang perlu kita buat di kawasan Dun Bingkur ini. Jadi saya harapkan pengundi-pengundi atas pagar dapat memberi kepercayaan kepada saya selaku calon anak muda di kawasan Dun Bingkur ini bagi mewakili parti JRS, dan saya yakin dan percaya pengundi-pengundi di luar sana akan memilih JRS, dan kita akan memastikan kawasan Dun Bingkur ini akan dimenangi oleh parti JRS. Okey, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami semua. Clear, lancar, tenang. Walaupun suara tadi katanya sakit, tapi saya nampak macam tak ada masalah pun. Tuan-tuan, walaupun nama Bingkur ni nama yang asing bagi saya, tapi bila saya sampai sini saya dapat jumpa dengan seorang anak muda yang saya kira ada matlamat besar, ada visi besar untuk meneruskan, sekurang-kurangnya meneruskan legasi ayahnya, iaitu Datuk Robert Tawik, tapi dengan cara berbeza, dengan caranya sendiri. Walaupun kemungkinan besar JRS selesa di sini kerana pernah menang, Datuk Robert Tawik menang dengan selesa dengan 5,000 lebih majoriti, tetapi bak kata orang, PRN kali ini sebarang kemungkinan boleh berlaku. Sesiapa saja ada potensi. Malah kali ini lebih mencabar. Malah di Bingkur sendiri, pertama kali dalam sejarahnya, sejak tahun 76, kali ini 10 penjuru. Dan kali ini saya kira setiap parti sedang berusaha keras untuk meletakkan diri mereka dalam kerajaan baru selepas Sabtu ini. Tapi apapun, kita tunggu dan lihat apakah pilihan rakyat pada hari Sabtu ini. Tuan-tuan, saya ucapkan terima kasih kepada Rafi'i kerana sudi meluangkan masa. Ya. Tempatnya cantik, terima kasih, dan saya harap terus berjuang sebagai anak muda dan dapat membawa aspirasi anak muda dengan lebih hebat lagi, insya-Allah. Tuan-tuan, sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum.